Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi hari ini cikgu akan buat penyelesaian untuk homework tingkatan 2 dekat bahagian bentuk geometri 3D. Okey, boleh tengok macam mana penyelesaian untuk setiap jalan kerja. Eh, okey, kalau ada apa-apa masalah boleh terus bagi tahu. Okey, masing-masing boleh tengok. Kita akan pergi kepada soalan nombor 1. Okey. Okey, ini adalah kita punya soalan. Soalan nombor 1, kita baca dulu. Okey, lukis bentangan bagi bentuk 3 dimensi yang berikut. Okey, bentangan tu apa? Bentangan tu kita buka bentuk tu. Kita buka objek tu. Maksudnya dia dah bagi example dekat sini. Dia dah bagi example. Okey, kejap eh. Okey, masing-masing boleh tengok. Okey, ini bentuk kubus. Bentuk kubus. Okey, tengok bentuk kubus. Maksud bentangan, dia buka bentuk kubus. Jadi macam mana? Dia jadi macam kita hamparkan. Dia jadi kita bentangkan. Okey, contoh. Masing-masing boleh tengok kat sini. Okey, dalam bentuk kubus, benda yang perkara yang paling penting sebelum kita nak lukis bentangan, kamu kena ingat 3 benda ni. Ingat 3 benda. Tips lukis bentangan. Tips dia apa? Yang pertama sekali, apa yang kita nak buat adalah tapak dulu. Tapak dulu. Ingat cakap cikgu, setiap bangunan dia ada tapak dia. Okey, jadi kubus ni mana satu tapak dia? Yang dekat bawah ni. Jadi tapak untuk objek kubus ni, dia jadi dekat sini. Itu tapak dia. Kemudian lepas kita lukis tapak tu apa? Kita lukis pula dinding dia. Dinding bagi kubus. Yang pertama, ni dinding dia. Ni nombor 1 dia. Maksudnya yang belah kanan tu. Belah kanan tu bawa turun dia ke bawah. Jadi, ni jadi nombor 1. Yang depan, yang depan bawa turun ke bawah. Bila kita bawa turun dia ke bawah, ini jadi nombor 2. Dinding belah kiri bawa turun ke bawah. Ini dinding belah 3. 3 dia dekat sini, yang belah kiri. Dan akhir sekali belah belakang. Belah belakang tu bawa turun. Ni dinding keempat ni. Yang ini dinding keempat. Akhir sekali, lepas kita dah lukis dinding, tapak dah lukis, dinding dah lukis, kita lukis dia punya apa? Kita lukis dia punya atap. Okey, kita lukis dia punya atap. Jadi macam mana nak lukis dia punya atap? Okey, masing-masing boleh tengok. Atap dia dekat sini, cikgu buat warna merah ni. Cikgu buat warna merah. Jadi mana atap dia? Ni atap dia. Atap dia dah bergerak ke sini. Ini adalah cara nak melukis bentangan. Ni 3 tips ni kena ingat betul-betul. Mula-mula lukis tapak. Tapak dia mana? Yang warna hitam ni. Lepas tu lukis dinding. Dinding ni yang mana? Yang warna biru ni. Akhir sekali kita lukis atap. Cikgu buat atap yang warna merah tu. Okey, habis. Jadi kita tengok kepada soalan nombor 1 dengan 2. Maksudnya ada lagi 2 bentangan. 2 bentangan yang sesuai untuk kubus ni. Okey, kita buat dulu nombor 1. Okey, nombor 1. Masing-masing boleh tengok. Nombor 1, kita lukis tapak. Okey, tapak dia cikgu buat warna hitam. Dan dinding, dia ada 4 dinding. Kita follow sahaja. 1, dinding pertama, dinding kedua, dinding ketiga, dinding keempat. Dah. Sama je cikgu? Tak sama. Kita boleh jadikan dia tak sama. Maksudnya, dia ada macam-macam jenis bentangan. Contoh, daripada kubus ni, tadi dia punya atap dekat sini. Cikgu buat pula atap dekat atas. Ni atap dia. Dia still kubus. Dia still kubus. Okey. Yang pertama. Yang kedua, petak juga. Atap dia. Silap. Lukis tapak dia. Lepas tu lukis dinding dia. 1, 2, 3 dan 4. Okey.
Bahagian atap dia nak letak kat mana? Ni sama dah, ni sama dah. Atap je yang berubah untuk bahagian kubus. Atap sahaja yang berubah. Jadi dekat sini, cikgu boleh letak atap dia dekat sini. Walaupun tempat atap dia berbeza, selepas kita tutup semua bentangan ni, dia akan jadi kubus juga. Itulah yang dimaksudkan dengan soalan ni. Dia suruh cari bentangan kubus. Bentangan kubus tak semestinya macam ni je. Dia boleh jadi atap dekat sini. Dia boleh jadi atap dekat sini. Akhir sekali dia boleh jadi atap dekat situ. Itu cara untuk buat bentangan kubus. Senang je. Okey, kemudian kita dah selesai bahagian kubus. Kita buat pula piramid. Okey. Okey, untuk piramid, dia tak macam kubus. Sebab apa? Sekejap cikgu tunjuk. Okey, untuk piramid, masing-masing boleh tengok ni. Dia tak macam kubus. Kenapa? Yang pertama, kita lukis tapak. Kita lukis tapak dia. Jadi tapak dia kita dapat dekat sini yang warna hitam ni. Ni adalah tapak dia. Ni tapak dia. Lepas tu dinding. Dinding ni yang mana? Ni yang belah kanan. Cikgu jatuhkan. Ini dinding pertama dia. Yang belah tu, belah kiri, cikgu jatuhkan. Ni dinding kedua dia. Belah kiri, dinding ketiga dia. Belah belakang, dinding keempat dia. Maksudnya lengkaplah bahagian dinding. Tapi dekat sini dia tak ada atap. Piramid tak ada atap. Sebab apa? Sebab atap dia bucu. Maksudnya tiada bentuk dekat situ. Okey, ni lukisan asas yang contoh tu bagi. Contoh nombor 2. Sama, lukis tapak dia. Lukis tapak dia. Kita gerakkan bahagian dia punya dinding sahaja. Contoh masing-masing boleh tengok dekat depan. Dinding 1 cikgu jatuhkan ke bawah. Dinding 2 cikgu jatuhkan ke bawah. Dinding ketiga cikgu jatuhkan ke bawah. Tapi dekat sini masing-masing boleh tengok dekat sini tadi dinding keempat dia melekat dengan tapak. Sekarang cikgu tak nak buat dinding keempat melekat dekat tapak. Cikgu nak buat dinding keempat melekat dekat nombor 1. Dekat dinding nombor 1. Jadi kita bayangkan yang bahagian ini, yang bahagian ni, dia tak nampak. Yang bahagian ni, dia melekat dengan dinding dekat sini. Jadi, bila dia melekat, kita bayangkan dia terjatuh macam tu. Dia terjatuh macam tu. Dia akan jadi macam ni. Jadi, ini adalah dinding keempat. Dia banyak cara dia. Dia tak semestinya dia buka macam ni. Dia buka macam ni lah untuk yang paling mudah. Tengok ni. Dinding keempat. Yang bahagian warna biru ni, cikgu jatuhkan, cikgu lekatkan dekat dia punya dinding nombor 1. Bila cikgu dah lekat ke dinding nombor 1 ni, kamu kena faham. Yang dia ni, yang bawah dia ni tak melekat dengan tapak dah. Jadi, dia tergantung dekat sini. Dan yang warna merah ni, dekat dinding yang ni, dia melekat dekat sini. Itu cara dia. Dia ada banyak jawapan. Tapi pastikan yang kamu buat semua tu, dia nampak jelas macam mana dia punya melekat, macam mana dia punya tak melekat. Okey, akhir sekali, ni nombor 1 silap. Nombor 2, tapak. Tapak. Sekarang cikgu nak buat dinding keempat melekat dengan dinding nombor 3. Okey, tapak. Kemudian dinding nombor 1. Dinding nombor 2. Dinding nombor 3. Dinding nombor 4. Cikgu tak nak buat dah dia melekat dekat tapak. Cikgu tak nak buat dah dia melekat dekat nombor 1. Tapi cikgu buat dia melekat dengan dinding nombor 3. Masing-masing boleh tengok. Okey, jadi bila cikgu melekatkan dia, yang warna merah ni dia jatuh melekat dekat sini. Ini warna merah ni dia jatuh melekat dekat nombor 3. Jadi
Maksudnya bila dia melekat dekat nombor 3 ni, yang warna merah ni, dia melekat dekat nombor 3 ni, warna hijau dia tak melekat dah. Dia jadi macam mana? Dia jadi, dia jadi terbuka macam ni. Okey, jauh sangat pula cikgu buat. Ni, dia jadi macam ni. Akhir sekali cek balik yang warna biru. Ni warna hijau, warna hijau. Sekarang warna biru ni, dia akan jadi, kita gabungkan dia jadi macam tu. Ini adalah nombor 4. Ini adalah nombor 4 dia. Kita gabungkan dia dengan 2 dinding, dikira betul juga. Okey, habis tentang piramid. Ni cikgu tunjuk satu-satu warna dia. Tengok warna, tengok penjelasan cikgu, tengok sekali dengan warna. Biru mana satu, merah mana satu, hijau mana satu. Maksudnya 3 jenis bentangan cikgu dah tunjuk dekat depan. Bentangan pertama, contoh. Bentangan kedua, bentangan ketiga. Habis. Kemudian prisma. Prisma kita nak buka dia. Kita nak buka dia. Okey. Masing-masing boleh tengok. Prisma dia macam piramid. Kenapa cikgu cakap macam piramid? Sebab dia tiada tapak. Tiada atap. Okey, ni prisma masing-masing boleh tengok. Jadi, kita buka prisma ni. Okey, ni prisma. Kita buka prisma ni. Mula-mula cari mana satu tapak. Tapak ni cikgu hitamkan. Ni adalah dia punya tapak. Inilah yang bahagian warna hitam tu. Kemudian, dinding yang berbentuk segitiga, cikgu jatuhkan dia ke bawah. Ni yang pertama, maksudnya inilah yang pertama dia. Ni yang kedua, cikgu jatuhkan, inilah yang kedua dia. Senang je. Okey. Lepas tu dinding yang kat depan sekali, nombor 3. Ini nombor 3. Dan belakang tu adalah nombor 4. Ni belakang ni nombor 4. Jadi ni contoh dia. Okey. Jenis bentangan yang pertama cikgu nak tunjuk. Senang je. Kita fokus dulu kepada dia punya tapak. Kita fokus dulu kepada dia punya tapak. Ni tapak dia yang warna hitam ni. Kemudian bentuk piramid yang warna biru tu. 1 dan 2. 1, 2. Lepas tu dinding warna nombor 3 ni cikgu jatuhkan dia ke depan. Cikgu sama je tadi. Tak. Tak. Kenapa? Cikgu lekatkan dinding nombor 4 dekat sini. Maksudnya dia melipat. Dia melipat. Nanti dekat sini, dia akan melekat dekat sini. Boleh juga macam tu. Senang sahaja. Nombor 2. Nombor 2. Lukis tapak dia. Lukis tapak dia. Lepas tu, lukis dia punya segitiga. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Lepas tu, cikgu buat apa? Cikgu lukis pula yang belakang yang nombor 4 ni. Yang ini. Yang ni. Sama je tak? Kali ni cikgu lekatkan pula nombor 3 dekat sini. Nanti dia akan melipat. Dia akan melipat. Lepas tu yang ni dia akan jatuh dekat sini. Sama. Dia sama. Ni bentangan dia juga. Cumanya cikgu buka dia macam tu. Beza. Nampak beza dia tu. Ini maksud dia bentangan. Macam apa orang kata? Macam buku. Buku. Ini buku kan? Okey, buku. Buku. Ada orang buka buku daripada kanan ke kiri. Ada orang buka buku daripada kiri ke kanan. Tapi, walaupun cara dia buka buku tu berbeza, dia punya bentangan sama sahaja. Sekarang bentangan tu maksudnya cara kita buka bentuk tu. Okey, habis. Sekarang cikgu pergi kepada nombor 4. Cara nak cari luas permukaan, cara nak cari bentangan. Boleh tengok. Okey, yang pertama adalah cikgu buat dia punya kubus. Kubus ni cikgu dah ajar dah. Okey, cikgu harap nampak lah. Okey, apa bentangan dia? Cara lukis dia punya bentangan. Mula-mula bentangan. Lukis dia punya tapak. Tapak dia ni yang warna hitam tu. Ni tapak dia. Kemudian lukis dia punya dinding. Ni dinding pertama. Ini dinding kedua. Ini dinding ketiga. Ini dinding keempat. Yang pertama belah kanan.
Cikgu buat besar sikit. Yang pertama belah kanan. Ah, Cikgu buat lagi sekali, sorry. Sebab cikgu nak lukis dia punya ukuran. Okey, kita fokus dulu dekat dia punya tapak. Cikgu mula balik daripada awal. Bukan apa, sebab cikgu tak nampak kamu nampak tak ukuran dia. Okey, sekarang ni kita ni nak kira luas bentangan tau. Kita nak kira luas permukaan bentangan. Jadi sekarang untuk bentuk kubus ni nombor 1. Yang terlibat adalah cara nak mengira. Kalau di petak, kamu kena ada maklumat tentang dia punya panjang, kena ada maklumat tentang dia punya lebar. Ni dia punya panjang. Cikgu buat macam ni. Ni dia punya lebar. Sebab apa? Sebab luas untuk segi empat adalah panjang darab lebar. Jadi setiap segi empat tu cikgu akan tentukan. Okey, ni adalah dia punya tapak. Tengok kepada tapak dia. Ni panjang dia. Ini adalah dia punya panjang 5. Dan yang ini adalah lebar dia. Ni 5 ni. Jadi cikgu dapat dia punya tapak 5 darab 5. Selesai. Sekarang masing-masing boleh tengok kepada penjelasan cikgu untuk dinding yang pertama. Dinding yang pertama yang warna biru. Bila cikgu jatuhkan, dia akan dapat dekat sini. Ni dinding pertama. Okey, kita kira dia punya panjang ni. Macam mana nak kira dia punya panjang ni? Okey, yang pertama adalah panjang ni, panjang dinding ni, dia melekat dengan tapak. Maksudnya, dekat sini pun 5. Dan bila kamu dah dapat dia punya tapak ni 5, iaitu 5, dia melekat dengan tapak. Dan tinggi dia ni, tinggi ataupun panjang lah, sama je. Dekat sini, bila kamu jatuhkan, dia akan jatuh dekat sini tau. Berapa panjang dia? Dia ikut dekat sini. Panjang dia 5. Jadi dekat sini kita dapat dia 5. Itu cara dia. Ni dinding pertama. Kemudian dinding kedua. Tengok betul-betul. Dinding kedua, cikgu jatuhkan dia ke bawah. Maksudnya dia jatuh ke sini. Untuk dinding kedua, panjang dia 5. Lebar dia 5. Panjang dia 5. Lebar dia pun 5. Sama juga dengan dinding ketiga dan dinding keempat. Panjang dia 5. Kenapa panjang dia 5? Sebab dia ikut yang ni. Kenapa dia punya ni, dia melekat ni dinding ketiga ni. Dia jatuh ke sana. Dan kenapa dia ni 5? Ini dia sama je. Jadi ni pun 5. Maksudnya kat sini pun 5. Sini 5. Sini 5. Sebab tu cikgu cakap dia sama je. Ni 5. Ini 5. Sama juga dengan atap. Silap. Dinding nombor 4. Kita fokus kepada dinding nombor 4 pula. Panjang yang ni sama dengan yang ni. Maksudnya dekat sini 5 dah. Ini 5. Ini pun 5. Tinggi dia ni sama dengan yang ini. Ini 5. Ini pun 5. Jadi kita dapat sini 5. Sini 5. Akhir sekali tu nombor 4. Cikgu buat dia punya atap. Untuk atap, panjang dia dekat sini 5. Sama dengan dekat sini 5. Panjang dia dekat sini 5. Sama dengan panjang dekat sini 5. Sebab itulah cikgu buat atap dekat bawah lah. Okey. Atap panjang dia 5, tinggi dia pun 5. Jadi dekat sini kita dapat semua sama 5, 5, 5, 5. Jadi luas untuk satu permukaan 5 dengan 5, kita dapat apa? 5 darab 5. Jadi dekat sini 5 darab 5 kita dapat 25. 25 apa? 25 cm. Sekarang kita tengah kira apa? Kita tengah kira luas. Sentimeter kuasa 2. Ini untuk satu petak. Sekarang dia ada berapa petak? Okey, tengok dekat sini. Dia ada berapa petak? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Dia ada 6 petak. Jadi luas permukaan untuk kubus ni adalah 6 darab dengan 25. Tekan kalkulator. Cuba tahu kalkulator lah kejap. Cikgu tekan. Okey, jadi 6 bila didarabkan dengan 25, kita dapatlah 150 cm kuasa 2.
Ini nombor 1. Cara mengira luas bentangan. Cara mengira luas bentangan. Cikgu harap jelas. Okey, habis nombor 1. Kemudian kita pergi kepada bentuk nombor 2. Bentuk yang warna hijau. Bentuk warna hijau. Okey, tengok cara cikgu buka. Mula-mula kita buka dulu. Macam yang tadilah. Mula-mula dia bagi. Lepas tu cikgu lukis dia punya bentangan. Lepas tu cikgu lukis dia punya luas. Sama juga dengan apa yang kita nak buat dekat bentuk warna hijau ni. Okey, jadi tengok kat sini. Okey, bentuk warna hijau. Mula-mula lukis dia punya tapak. Lorekkan dia punya tapak yang warna hitam. Okey, tapak dia yang warna hitam. Cikgu bentangkan macam tu. Panjang dia 2. Panjang dia 2. Dia punya lebar adalah 6. Maksudnya luas dekat sini 2/6. Okey, habis bahagian tapak. Tapak tu dah habis. Okey, kemudian kita pergi kepada dinding dekat sini. Dinding dekat sini. Cikgu buat warna biru. Cikgu buat warna lain-lain sikit. Okey, dinding dekat warna biru. Dinding dekat warna biru. Cikgu lekat dekat sini. Sini dinding nombor 1. Ni adalah dinding nombor 1. Panjang dia dekat sini adalah 2. Maksudnya dekat sini 2. Dan dia punya tinggi tu adalah 4. Jadi bila 4 ni memang kamu nampak tinggi sini. Tapi bila kamu jatuhkan, 4 ni jadi kat sini. Sebab tu cikgu buat 4 ni kat bawah. Tu dinding nombor 1. Kemudian, cikgu jatuhkan pula dinding nombor 2. Dinding nombor 2, cikgu jatuhkan ke sini. Okey. Panjang dia dekat sini 2. Sini 2. Dan lebar dekat sini, sama dengan sini. Ini 4. Ini 2, ini 4. Jadi, dia punya lebar dekat sini adalah 4. Habis. Habis. Sekarang cikgu pergi pula kepada dinding ketiga. Cikgu buat warna hijau. Ni warna hijau ni. Jatuhkan ke bawah. Jadi, dinding ketiga tu jatuhkan dia ke bawah. Panjang dia kat sini dia 6. Panjang dekat sini 6. Dia sama macam tapak. Tapi kamu kena faham. Tinggi dia ni sama dengan yang ni 4. Jadi dia dekat sini adalah 4. Sama juga dan dengan dinding nombor 4 yang belah belakang ni. Yang belah belakang ni sama. Panjang dia 6. Kenapa panjang dia 6? Kita fokus kepada dinding nombor 4. Panjang dekat sini kalau sini 6. Sini pun 6. Sini 4. Itu cara dia. Okey. Okey. Habis. Kita pergi pula yang terakhir kepada atap. Kita pergi pula yang terakhir kepada atap. Tengok setiap ukuran. Setiap ukuran. Okey, atap. Cikgu buat warna merah lah. Seri-seri. Cikgu buat warna merah. Tengok atap. Okey, cikgu buat dia warna merah. Dia punya sini untuk tapak sama dengan atap. Sebab tu dekat sini dia bukan 4 dah. Tapi dia adalah 2. Dan dia punya panjang dekat sini sama dengan dia punya tapak. Iaitu adalah 6. Tu cara dia. Okey, ni dia punya apa? Dia punya bentangan beserta ukuran. Cikgu buat bentangan dan ukuran sekaligus. Okey, jadi yang pertama cikgu nak kira jumlah luas permukaan. Cikgu nak kira luas permukaan. Jadi kita tengok dulu yang warna biru. Yang warna biru 2 dekat dia punya panjang. Warna biru 2, 4. Maksudnya luas yang warna biru 2 darab dengan 4. Kita dapat 8. Ada berapa yang warna biru? Ada 1, ada 2. Jadi 8 darab dengan 2. Sebab apa? Sebab boleh darab. Sebab bentuk dia sama. 8 darab 2 dapat 16. 16 apa? Sentimeter. Sekarang kita tengah kira luas. Kuasa 2. Kemudian kita pergi kepada warna hijau. Warna hijau. Panjang dekat bawah ni 6. Tinggi dia 4. Tinggi dia 4. Yang mana warna hijau? Yang ni 1. Yang ni 1. Okey. Luas dia adalah 6 darab dengan 4. Jadi 24. 6 darab dengan 4. Kemudian kita darab pula dengan 2. 6. Silap. 24 darab 2. Kenapa 24 darab 2? Sebab ada 2 bentuk sama. Bentuk yang pertama, bentuk yang kedua. 24 darab dengan 2. Kamu akan dapat 48.
sentimeter kuasa 2. Dan yang terakhir, bentuk atap dengan silap. Bentuk tapak dengan bentuk atap sama. Bila sama, apa yang kita buat? Kita ambil atap dengan tapak punya ukuran. Sini 2, sini 6. Jadi 2 darab 6. Kita akan dapat 12. 12. 12 darab dengan 2. Kenapa 12 darab dengan 2? Sebab bentuk tapak dengan atap sama. Dia sama. Jadi kita darabkan dengan 2. 12 darab 2, kita dapat 24 cm kuasa 2. Ini jumlah luas di permukaan setiap bentuk. Tapi lepas ini, apa yang kita kena buat? Kita kena tambahkan. Sebab apa? Sebab kita nak jumlah luas permukaan. 16 tambah 48 tambah 24. Kita kira kan? Okay. 16 tambah 48 tambah 24. Jadi kita dapat 88. Unit dia apa? Sentimeter. Sentimeter sekarang kita kira apa? Kira luas. Kuasa 2. Ini jawapan untuk soalan nombor 2. Ya. Okey, habis. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Ada untuk soalan nombor 3 ni kan kamu kena faham satu benda. Cikgu tunjuk dulu. Sabar cikgu tunjuk sama. Hari tu cikgu nak tunjuk nama dia Pythagoras Theorem. Yang pertama, cikgu lukis dulu dia punya bentangan. Okey, tengok betul-betul. Bentangan. Mula-mula lukis dia punya tapak. Kita lukis dia punya tapak yang warna hitam. Untuk tapak, dia petak. Dia petak. Jadi, bila dia petak, kita kena tahu dia punya panjang yang ini, panjang dia dengan lebar dia. Panjang dia kat sini adalah 7. Nampak kat sini? 7 cm. Panjang dia dekat sini adalah 6. 6 cm. Itu adalah dia punya tapak. Kemudian, cikgu bawa yang warna biru ni. Cikgu bawa yang warna biru ni. Bawa warna biru turun ke kanan. 1. Okey, bawa warna biru turun ke kanan. Dia punya panjang dekat sini adalah 7. 7. Dan dia punya lebar dekat sini, lebar dekat sini adalah 5. Nampak tu 5. Tu cara dia. Ni adalah nombor 1. Lepas tu nombor 2 macam mana? Okey, kita pergi kepada nombor 2. Untuk nombor 2 yang belah belakang ni, belah belakang ni, kita fokus kepada belah belakang tu bila jatuh ke bawah, dia akan jadi macam ni. Okey, ni nombor 2. Dia punya panjang dekat sini adalah 5. Maksudnya dia punya ni adalah 5. Dan dia punya yang ini sama dengan yang ini, iaitu dia adalah dalam keadaan 7 cm. Habis. Habis. Habis pula. Habis tu maksud cikgu apa? Selesailah. Untuk 3 bentangan. Dan cikgu akan teruskan kepada bentuk segitiga. Bentuk segitiga cikgu jatuhkan dia ke bawah. Ini yang pertama. Yang ini yang kedua. Ni yang kedua. Cikgu jatuhkan dia ke bawah. Okey, untuk segitiga. Kalau untuk petak. Kalau untuk petak, kamu kena ada maklumat dia punya panjang darab lebar. Kalau segitiga. Segitiga. Kamu kena ada maklumat apa? Maklumat panjang yang ni. Panjang dia. Darab dengan lebar dia ni. Darab dengan lebar dia ni. 1/2 darab panjang dia darab lebar dia. Ni panjang dia. Ni lebar dia. Tapi masalahnya dekat sini, dia hanya bagi panjang 5. Dia tak bagi pun panjang yang ini. Dia tak bagi pun panjang dia ni berapa. Jadi, maksudnya kita nak cari panjang yang ni sekarang. Kita nak cari panjang yang ni sekarang. Sebab apa? Sebab kita tak nak kira luas segitiga. Kita tak boleh ambil 5 ni. Dia memang dia 5. Memang dia 5. Tapi kita tak boleh ambil. Untuk tapak tak ada masalah. Kat sini kita dapat 6. Kat sini kita dapat 6. Mana yang 6? Yang ni. Ini 6. Ini pun 6. Jadi, ini adalah 6. Ini pun adalah 6. Tapi yang jadi masalah ni adalah dia punya tinggi. Dia punya tinggi dia. Okey, untuk panjang dia. Okey, cikgu keluarkan satu segitiga ni. Cikgu keluarkan kedua ni.
Okey. Cikgu tak naklah keluarkan yang tu. Nanti kamu pening. Cikgu nak ambil yang tegak. Okey, ni segitiga dia. Panjang ni kita nak cari sekarang. Dan kita dapat panjang ini 6. Panjang yang ni 5. Ini adalah 5. Maksudnya ni sama sahaja. Ni 5. Ha. Habis. Okey, sekarang kenapa kita nak cari panjang yang ni? Kenapa kita nak cari panjang yang tengah ni? Sebab yang tengah ni untuk kita masukkan dalam formula luas segitiga. Okey, jadi kita tengok. Kita buka bahagian ni. Kita buka. Kita keluarkan dia. Kita potong dia separuh. Maksudnya dia akan jadi macam ni. Ini 5. Ini panjang yang kita nak kira. Tapi dekat sini dah bukan 6 dah. 6 ni bahagi dengan 2. Maksudnya sini 3. Sini pun 3. Kita dapat dia 3 kat sini. Guna formula Pythagoras Theorem. Formula Pythagoras Theorem tu apa? Untuk segitiga yang paling panjang AB. Paling panjang. Cikgu buat kat bawah takut kamu pening. Okey. Formula Pythagoras Theorem. CAB. C tu yang paling panjang. C kuasa 2. Sama dengan A kuasa 2. Tambah B kuasa 2. Masukkan. C kuasa 2. Sama dengan A kuasa 2. Tambah B kuasa 2. C dia apa? Ini C dia. C ni adalah panjang daripada sini ke sini. Kalau untuk yang ni, C dia adalah 5. Masukkan 5 kuasa 2. Sama dengan A dia mana? A dia ni. Jadi A dia tak bagi. A dia tak bagi. Kita tulis je A kuasa 2. Tambah B. B tu yang mana? B ni yang bawah. Maksudnya dekat sini kita ada 3. 3 kuasa 2. Kita nak cari A lah sekarang ni. Kita nak cari A. 3 ni tambah pindah ke sebelah dia jadi tolak. 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Tekan kalkulator. Kamu akan dapat 16. 16 A kuasa 2. Ni cikgu ke bawah kan. Okey, 16 A kuasa 2. Ni bukan 9 tau. Ni A. Ini A. Kuasa 2 tu pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa 2. Jadi A tu kita dapat berapa? A tu adalah 4. Jadi kita akan dapat panjang yang ni adalah 4. Ni Pythagoras Theorem nama dia. Okey, kita belajar dekat tingkatan 1. Okey, bila cikgu dah dapat 4, cikgu masukkanlah dalam ni. Cikgu masukkanlah dalam ni, cikgu dapat dia 4. Maksudnya cikgu dah dapat dia punya bentangan dan ukuran. Okey, cikgu padam. Cikgu pergi kepada tapak. Kiraan luas untuk tapak. Maksudnya cikgu dah mula nak kira luas permukaan dia. Tapak dia 6. Tinggi dia 7. 6 darab dengan 7. Okey, tekan kalkulator. 6 darab 7 dapat berapa? Okey, 6 darab 7. Kita dapat 42. Selesai untuk tapak. Selesai untuk tapak. Ni dah selesai. Kemudian kita kira pula luas untuk warna biru. Yang warna biru. Yang warna biru ini 5, ini 7. Jadi luas dia 5 darab 7 dapat 35. Dia ada berapa? 1, 2, 35 darab dengan 2. Kita dapat dia 70 cm kuasa 2. Yang tadi 42 cm kuasa 2. Lagi sekali untuk segi 3. Panjang dia kat sini kita dapat 4. Dia punya tapak ni, adalah 6. Jadi kita punya 1/2 darab 6 darab 4. Tekan kalkulator. Kamu akan dapat 12 cm kuasa 2. Jumlah untuk luas permukaan kesemuanya 42 tambah 70 tambah 12. Jadi apa yang kamu dapat dekat sini? 42 tambah 70 tambah 12. 124 cm kuasa 2. Ini adalah penjelasan cikgu untuk bab ni. Ini adalah penjelasan cikgu untuk bab ni. Habis sudah. Jadi cikgu harap masing-masing boleh fahamlah macam mana cikgu selesaikan. Kalau ada apa-apa masalah boleh saja WhatsApp cikgu. Okey, sampai situ sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.